Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Amma ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kita kembali dalam tazkirah zuhur kita tiap hari Selasa 1:30 petang yang berjudul Indahnya Bahasa Al-Quran, di mana kita akan menikmati sama-sama keindahan Al-Quran itu sendiri melalui bahasanya. Jadi bahasa ni sangat luaslah. Okay. Bahasa ada aspek pemilihan kata-kata, pemilihan frasa, ada aspek susunan ayat dan sebagainya. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan fokus kepada satu aspek, iaitu pemilihan kata dalam Al-Quran di bawah topik perasaan takut dalam Al-Quran. Jadi perasaan takut dalam Al-Quran ini secara amnya terdapat dua perkataan yang memberitahu atau ekspres perasaan takut ini dalam Al-Quran. Yang pertama apa? Yang pertama adalah perkataan yakhaf. Yakhaf. Ini ia bermakna takut. Seperti contoh dalam Al-Quran menggunakan perkataan yakhaf dalam surah Al-Jin, suratul Jin ayat 13, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Perkataan yakhaf. Maka barang siapa yang beriman kepada Tuhannya, faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqa, maka mereka tidak akan takut yakhaf. Ila akhir ayat. Dan juga dalam surah Asy-Syams ayat ke-15, wala yakhafu 'uqbaha, yang bermaksud dan mereka tidak takut akan balasannya. Okey, yakhaf. Jadi yang ingin ditekankan di sini salah satu perkataan yang ditulis atau diungkap untuk memberitahu akan perasaan takut adalah perkataan yakhafu. Itu perkataan yang pertama. Yang kedua adalah perkataan yakhsha. Okey. Jadi apa? Perkataan yang pertama yakhaf, yang kedua adalah yakhsha. Okey, yakhsha ni kita boleh dapatkan dalam beberapa surah juga. Okey. Yang pertama surah An-Nazi'at. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Ayat ke-26 daripada surah An-Nazi'at, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, yang memberi arti sesungguhnya yang demikian itu mengandungi pelajaran bagi orang-orang yang takut. Yakhsha, takut. Terdapat juga dalam surah Fatir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Subhanallahul azim. Okey. Dan ingin ditekankan di sini innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Okey. Sebenarnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang
yang berilmu. Okey. Yakhsha, takut. Okay. So kita telah pun sedia maklum So perkataan atau perasaan takut dalam Al-Quran diungkapkan melalui dua perkataan, yakhafu dengan yakhsha. Okey, jadi perkataan yakhaf dengan yakhsha ni sama ke tak makna dia? Yes, memang takut. Dari segi terjemahan maknanya dia takut. Tapi kalau sama, boleh tak saya nak tukar? Kan dalam ayat yang baru kita baca, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Boleh tak saya ubah? Saya rasa boring perkataan yakhsha. Saya tukar yakhaf lah. Innama yakhafullaha min ibadihil ulama. Boleh tak? Saya tukarlah ikut suka hati saya. Mana sama bang? Takut, dua-dua makna takut kan? Boleh tak? Okey, untuk menjawab persoalan, sebenarnya yakhaf dengan yakhsha atau al-khawf dengan al-khasyah, meskipun terjemahannya sama, takut, tetapi makna atau erti yang lebih mendalam tidak sama. Okey? Sama juga seperti dalam bahasa Melayu, kalau kita nak cakap I love you kepada isteri kita. Jadi dalam bahasa Melayu ada banyak level, darjat kepada love tu. Awak boleh katakan saya sayang awak. Awak boleh juga katakan saya cinta awak. Jadi sayang dengan cinta ni memang maksudnya love. Tapi ada different level, ada darjat yang berbeza kepada cinta tu. Di antara cinta dengan sayang. Okey. Jadi itu apa poinnya? Poinnya meskipun al-khawf dengan khasyah, yakhaf dengan yakhsha memberi erti takut. Okey, akan tetapi takut itu berbeza. Okey, jadi soalan yang seterusnya, apakah perbezaan di antara dua takut ini, dua istilah takut ini, yakhaf dengan yakhsha? Okey. Kita meneliti penerangan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam penafsirannya terhadap ayat yang last kita bacakan, iaitu daripada surah Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah mereka yang berilmu akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut dengan perkataan yakhsha. Jadi Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menerangkan bahawa terdapat perbezaan di antara perkataan yakhsha dengan yakhaf. Jadi yakhsha ini dengan yakhaf, dalam menerangkan hal ini, Imam Ibn Qayyim memberitahu kita bahawa terdapat dua golongan orang yang perlu kita tahu. Yang pertama, golongan ini mereka tahu akan ilmu agama dan mereka mendalami ilmu agama. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, mereka tahu ilmu agama tetapi tidak mendalami ilmu agama. Sebagai contoh apa? Untuk golongan yang pertama, contoh bagi mereka adalah seperti asatizah kita, yang bekerja di MUIS sebagai contoh. Yang mereka harus lakarkan polisi-polisi yang pelbagai. Itu yang pertama. Atau alim ulama kita yang tersohor. Mereka merupakan di antara golongan yang pertama. Golongan yang kedua, ini mereka yang tahu ilmu agama kan tetapi tidak mendalaminya. Itu boleh jadi satu contoh untuk kita sebagai masyarakat. Ini kita tahulah hukum hakam, kita tahulah
uh, ni apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita buat, kita tahu. Akan tetapi metod-metod para ulama yang silam, macam mana mereka dapat hukum tersebut, bila hukum dia begini, bila hukum dia begitu, itu perlukan ilmu agama yang mendalam. Itu mungkin kita tidak raih. Jadi mereka yang sebegini di bawah golongan yang kedua. Ini mereka tahu ilmu agama, tetapi mereka tidak mendalami ilmu agama. Okay, so kita dah kenal pasti dua golongan ni. Okay, dah kita kenal pasti dua golongan ini, maka di situlah Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah meletakkan yakhsha dengan yakhaf untuk mereka ini. Jadi perkataan yakhsha adalah takut dengan ma'rifah, dengan ilmu. Dia bukan takut begitu je, sekadar takut. Dia takut dan dia fikir, dia berilmu, okay, pada masa yang sama. Kerana itu dalam ayat ini, dalam ayat yang dilaungkan tadi, innama yakhshallaha min ibadihi ulama, ia tengah berbual tentang para alim ulama. Okay. Jadi perkataan yakhsha lebih sesuai di sini. Kerana yakhsha ini dia takut dengan ilmu, takut dengan penuh fikiran. Okay. Malah al-khawf dia bawah sikit. Okay, dia takut tetap takut. Jadi takut ini berdasarkan apa yang kita tahu je lah. Kira apa yang kita tahu, kita kena laksanakan solat, kita kena hindari zina sebagai contoh. Jadi dengan itu kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan ini adalah yakhaf. Okay, maknanya kita takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita melaksanakan tanggungjawabnya dan hindari segala larangannya. Sama erti dengan takwa lah di sini. Jadi yakhaf adalah kita sebagai hamba Allah, kita takut dengan Allah, kita buat apa yang Allah suruh, kita jauhi apa yang dilarang. Dengan itu kita rasa takut. Kan tetapi itu yakhaf. Tetapi yakhsha, seorang yang ada sifat khasyah ini, yakhsha, dia bukan sekadar takut, dia buat apa yang disuruh, jauhi apa yang dilarang. Dan pada masa yang sama, orang yang ada sifat khasyah ini, dia memikir akan hikmah di sebalik demikian. Okay, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita solat? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita hindari zina dan sebagainya? Dan dia ada elemen fikir, apa yang di sebalik apa udang di sebalik batu lah di situ. Dalam arti kata ini, okay? Bila dia fikir apa hikmah di sebalik hukum hakam yang diturunkan, ada pergerakan otak lah di situ. Jadi kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan perkataan yakhsha dalam ayat ini. Okay? Lebih sesuai lah dengan konteks ayat ini, kerana ia berbicara tentang mereka yang berilmu, alim ulama. Masya Allah. Okay. Jadi begitu indahlah bahasa Al-Quran dalam meletakkan kata-kata, dalam pemilihan kata-kata. Dia pastikan kata-kata itu perkataan dipilih sesuai dengan konteks, agar ia memberi kita gambaran yang luas. Sangat tepat, sangat padat pemilihan kata-katanya. Jadi sebagai rumusan, kita bincangkan perasaan takut dalam Al-Quran, di mana ada dua perkataan, yakhsha dengan yakhafu. Jadi meskipun terjemahannya sama, takut, tetapi kita telah pun establish bahawa takut ini tak semua sama. Seperti mana cinta.
Okay, cinta, ada sayang, suka dan sebagainya. Jadi semua darjatnya lain-lain. Jadi sama juga dengan perasaan takut. So perasaan takut pun taklah semua sama. Ada yakhsha, yakhaf. Jadi yakhsha adalah dia takut dan pada masa yang sama dia memikir di sebalik kenapa dia takut. Manakala yakhaf adalah dia takut dan taat dan patuh. Jadi semoga dengan ini kita dapat meraih manfaat daripada apa yang dipelajari, iaitu melalui bahasa Al-Quran itu sendiri. Alhamdulillah kita berjaya cungkil satu lagi mutiara Al-Quran melalui bahasanya. Semoga ia bermanfaat bagi kita insya-Allah dan semoga kita kekal usaha untuk menelaah Al-Quran dan lebih memahami Al-Quran insya-Allah. Qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan jumpa lagi dalam siaran-siaran yang lain insya-Allah.